Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzaffar daripada kumpulan EQ yang dianggoti oleh 5 orang anggota kumpulan akan membentangkan tentang kajian rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia. Dalam tajuk ini kami telah mengkaji tentang rasuah dalam kalangan penjawat awam, di mana sedikit latar belakang kajian apa itu pengenalan tentang rasuah. Rasuah adalah satu perbuatan yang telah lama dilakukan dalam sejarah tamadun manusia, di mana ahli sejarah mendapati perkara ini telah menjadi amalan turun-temurun sejak ada wujudnya sistem pemerintahan dan politik. Rasuah juga menurut Kamus Dewan edisi keempat 2013, ia adalah satu pemberian untuk menumbuk rusuh, iaitu menyogok atau menyuap wang tumbuk rusuh, iaitu sogok atau suap. Manakala dalam bahasa Inggeris ia dipanggil corruption. Dan Syed Hussein Al-Attas juga turut menyatakan dalam bukunya, rasuah merupakan penyalahgunaan kepercayaan dan kepentingan peribadi. Dalam perspektif Islam, rasuah merupakan satu perbuatan ataupun satu cara yang digunakan oleh seseorang dalam mencapai matlamatnya, di mana rasuah ni digambarkan adalah satu perbuatan yang mengambil atau memberi suatu harta secara hukum atau hukuman secara tidak hak ataupun batil yang tiada dalam kandungan dalam Al-Quran sendiri. Ya, tiada dalam Quran, dalam As-Sunnah atau dalam hadis yang membolehkan rasuah itu dilakukan. Konteks di Malaysia, Suruhanjaya Pencegah Rasuah mendefinisikan rasuah itu adalah sebagai penerimaan dan pemberian suapan, ya, sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Antaranya suapan yang kita boleh lihat, ia adalah terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Berikut merupakan beberapa permasalahan kajian yang kami dapati berkaitan rasuah dalam kalangan penjawat awam. Menurut Kerajaan Berita Astro Awani, berdasarkan statistik yang diambil daripada SPRM, sepanjang tahun 2016 sehingga Februari 2017, sebanyak 665 kertas siasatan telah dibuka yang melibatkan penjawat awam, dan seramai 548 penjawat awam telah ditangkap sepanjang tempoh berkenaan, dan sebanyak 63 kes telah dituduh di mahkamah. Ini menunjukkan betapa seriusnya kes rasuah yang berlaku dalam kalangan penjawat awam di negara kita. Menurut laporan berita harian, sejumlah 46.3% daripada keseluruhan 4,860 individu yang ditahan kerana kesalahan rasuah sejak 2014 sehingga Jun 2019 adalah membabitkan kaki tangan kerajaan. Terdapat kajian yang dilakukan oleh SPRM mendapati 22.1% penjawat awam mengakui sanggup menerima rasuah sekiranya mereka berkuasa dalam kerajaan. Kebanyakan kesalahan rasuah berlaku dalam sektor perolehan dan 53.4% daripada 4,860 individu yang ditahan kerana kesalahan rasuah ialah golongan muda berusia 40 tahun ke bawah. Menurut Kerajaan Berita Selangor kini, budaya rasuah segelintir penjawat awam mencemarkan dan merosakkan imej institusi kerajaan dan juga negara. Ia memberi kesan buruk bagi reputasi dan juga keselamatan negara. Okey, terdapat 3 sektor yang rapuh yang perlu diberi tumpuan, iaitu perolehan, penguatkuasaan dan juga perlesenan yang kebiasaannya berlaku rasuah dalam sektor tersebut. Segelintir penjawat awam menjadikan jawatan sebagai lubuk cari duit. Ia menjadi warisan orang atasan mengajak orang baru untuk menerimanya, dan ia menyebabkan gejala ini sukar dibendung. Okey, punca pemberian rasuah ni wujudnya ruang dan juga peluang yang terbuka luas, merupakan sikap tamak dan juga tidak berintegriti. Okey, seterusnya analisis kepada punca-punca yang menyebabkan berlakunya isu rasuah. Nombor 1 adalah sikap mengabaikan nilai dan tuntutan agama. Hal ini berlaku disebabkan oleh terdapat individu yang tidak mengamalkan ajaran agamanya yang betul. Ini menyebabkan mereka tidak dapat membezakan perkara yang baik dan juga yang buruk. Mereka tak kisah juga dengan konsep pahala dan juga dosa. Ini adalah antara faktor terjadinya rasuah di kalangan penjawat awam, kerana individu itu tidak dapat membezakan rezeki yang halal dan haram yang menyebabkan mereka mengambil rezeki yang haram itu, iaitu rasuah. Okey, nombor 2, sikap inginkan hidup mewah melebihi kemampuan. Mereka menganggap memiliki harta yang mewah seperti kereta, rumah, barang kemas boleh menyebabkan mereka dikagumi dan dihormati. Hal
Hal ini mendorong mereka untuk mengambil rasuah kerana ia merupakan jalan yang mudah yang membolehkan mereka memiliki barang-barang mewah. Selain dari itu, mereka juga tidak perlu meminjam daripada Along sekiranya mereka ingin berbelanja lebih. Ini juga boleh berlaku sekiranya seseorang penjawat awam itu bertanggungjawab untuk meluluskan sesuatu lesen perniagaan. Mereka hanya perlu meluluskan permohonan lesen perniagaan tersebut tanpa mengikut prosedur dan memperolehi wang seterusnya. Okey, gaji rendah. Ada juga di kalangan penjawat awam yang bergaji rendah dan mengambil rasuah ini untuk meningkatkan pendapatan mereka. Okey, pegawai awam yang bergaji rendah ini biasanya cenderung untuk mengambil rasuah kerana kos sara hidup di bandar adalah tinggi. Selain daripada itu, penjawat awam yang bergaji rendah ini suka berbelanja tanpa kawalan. Ini juga menyebabkan mereka mengambil rasuah untuk mengisi poket mereka sendiri untuk memenuhi kehendak mereka yang selalunya tidak penting. Lebih menyedihkan lagi jika seseorang penjawat awam itu bergaji rendah, ini dibelenggu dengan hutang. Hal ini akan menyebabkan mereka terpaksa mengambil rasuah untuk membayar hutang tersebut. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Hal ini berlaku kerana kekurangan anggota penguatkuasa. Kekurangan anggota penguatkuasa ini akan menyebabkan pemantauan terhadap rasuah tidak dapat dilakukan dan menyebabkan penguatkuasa juga tidak komited untuk membantas rasuah di kalangan penjawat awam. Hal ini menyebabkan rasuah semakin berleluasa dan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku rasuah juga masih ringan dan tidak menakutkan mereka. Jadi mereka lebih sanggup didakwa di dalam mahkamah atas kesalahan rasuah daripada berhenti untuk mengambil rasuah. Okey, sifat tamak. Berdasarkan utusan online pada 5 Oktober 2016, terdapat 2 pegawai agensi kerajaan negeri Sabah dibongkar oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM kerana mereka terlibat dengan kes menyeleweng dan menyalahguna dana kerajaan sekolah untuk projek infrastruktur. Hal ini terjadi memang disebabkan oleh sifat tamak haluba dan jati diri mereka yang tidak kuat. Mereka juga senang dihasut untuk melakukan rasuah. Dengan melakukan rasuah, mereka boleh mendapat kekayaan dengan cara yang pendek. Okey, kewujudan ruang dan peluang. Okey, hal demikian berlaku kerana penurunan kuasa tanpa pengawasan yang bijak oleh pegawai atasannya. Dengan ini, tanpa kawalan yang bijak, kelemahan dan sistem pelaksanaan kerja itu amat memudahkan individu mengambil peluang tersebut untuk melakukan penyelewengan dan juga penyalahgunaan kuasa. Sebagai contohnya dalam hal pekerjaan seperti immigration, custom, polis, JPJ dan pegawai yang bertugas untuk meluluskan dokumen-dokumen tertentu, ini merupakan pihak yang amat mudah terlibat dalam kegiatan rasuah walaupun tidak semua. Okey, yang terakhir sekali adalah tahap integriti yang rendah di kalangan pegawai penjawat awam ini. Dalam hal yang sama, tahap integriti rendah boleh dikatakan antara kelemahan individu itu sendiri atau kurang nilai integriti di dalam diri mereka. Selain daripada itu, tahap integriti yang rendah di kalangan pegawai yang terlibat adalah kerana kekurangan pendidikan agama dan juga pengajaran moral. Apabila kekurangan ajaran moral dan agama yang perlu dipatuhi oleh seseorang akan menyebabkan orang tersebut tidak mampu membuat pertimbangan untuk membezakan yang baik dan juga yang buruk. Tambahan pula, kurang penghayatan agama atau moral juga menyebabkan individu itu mudah terpengaruh dengan gejala rasuah dan juga kesalahan-kesalahan yang lain. Itu saja. Terima kasih. Mari kita lihat kesan gejala rasuah dalam kalangan pejabat awam. Pertama sekali, ianya akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Jikalau terdapat seseorang atau segelintir orang yang terlibat dalam gejala rasuah di mana-mana organisasi, maka ianya akan menjejaskan pelan-pelan yang hendak dijalankan oleh organisasi ataupun kerja yang telah dijalankan oleh organisasi tersebut. Hal ini demikian, mereka tidak akan dapat mencapai apa yang mereka hendak melakukannya. Keduanya adalah pentadbiran sesebuah negara akan menjadi kucak-kacir. Seperti kita semua tahu, jika pentadbiran negara tidak stabil, maka ianya akan membangunkan lebih banyak konflik di antara kalangan pejabat awam dan juga kalangan masyarakat juga. Ketiganya adalah ianya akan merosakkan integriti pejabat awam. Terdapat juga ramai ataupun kebanyakan pejabat awam yang bersikap dengan amanah, yang melakukan tugas mereka dengan penuh beretika. Namun, oleh kerana segelintir orang yang terlibat dalam gejala rasuah, mereka membawa nama buruk kepada pejabat awam lain yang melakukan tugas mereka dengan penuh amanah. Hal ini demikian, mereka terus hilang minat dalam apa yang mereka melakukan
dan ianya akan menjejaskan nama baik mereka juga. Dan juga dalam kalangan masyarakat, mereka tidak akan menghormati pejabat awam juga kerana integriti tersebut telah dimusnahkan oleh kerana segelintir pejabat awam yang terlibat dalam gejala rasuah. Keempat adalah perkhidmatan sesebuah organisasi akan menjadi tidak cekap. Seperti yang kita membincangkan tadi, organisasi tersebut akan menjadi lebih kucak-kacir oleh kerana segelintir orang yang terlibat dalam gejala rasuah. Hal ini akan membuatkan orang-orang lain di organisasi untuk tidak mencapai apa yang mereka hendak lakukan. Dan juga terdapat juga setengah organisasi di mana dalam kalangan mereka juga terlibat dalam gejala rasuah, tetapi di dalam kalangan mereka yang penuh dengan amanah, orang yang penuh dengan amanah, mereka tidak dapat mengetahui apakah masalah yang berlaku kerana mereka tidak dapat tahu siapa yang melakukan perkara tersebut. Hal ini demikian akan menjadikan perkhidmatan tersebut tidak cekap. Kelima adalah sistem peraturan dan prosedur akan menjadi lebih tidak berkesan. Ini akan menyebabkan orang jahat untuk melakukan perkara yang jahat dengan lebih mudah kerana mereka tidak ada perasaan takut kerana undang-undang negara kita tidak ketat, dan juga mereka ada keyakinan untuk memberi rasuah dan juga melakukan apa saja yang mereka hendak. Hal ini adalah sangat serius dalam negara kita sekarang ini. Bukan sahaja di negara kita, tetapi di kebanyakan negara juga hal ini adalah sebuah masalah yang besar. Ini adalah kerana segelintir pejabat awam yang tidak melakukan tugas mereka dengan amanah. Hal ini ianya akan mengancam keamanan negara kita. Yang keenam adalah meluaskan jurang perbezaan kaya dan miskin. Ini akan menyebabkan orang kaya akan terus menjadi kaya, orang miskin akan terus menjadi miskin. Ekonomi kita tidak akan membangun jika masalah rasuah ini terus berlaku secara berleluasa. Hal ini demikian, setiap pejabat awam perlu berfikir dan juga perlu tahu apakah tugas mereka sebagai pejabat awam untuk menjaga reputasi pejabat awam dan juga keamanan negara. Oleh kerana sebuah masalah kecil seperti rasuah, ianya akan mengancam keseluruh keamanan negara dan juga ekonomi negara. Antara cadangan untuk mengatasi gejala rasuah dalam kalangan pejabat awam di Malaysia, yang pertama ialah penstrukturan semula SPRM. Pada masa sekarang, SPRM berfungsi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang diketuai oleh seorang ketua pengarah yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Walaupun ia terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi ia hanya melibatkan urusan kewangan dan kaki tangan saja. Walau bagaimanapun, bagi memastikan SPRM benar-benar bebas dan berstatus eksklusif, agensi ini perlu diletakkan di bawah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong, dan ketua pengarah SPRM hanya menerima arahan terus daripada Yang di-Pertuan Agong tanpa ada pengaruh dan gangguan dari pihak luar, terutamanya orang kenamaan dan ahli politik. Cadangan yang kedua ialah memberikan kuasa mendakwa kepada SPRM. Merujuk pada fungsi SPRM seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta SPRM 2009, kuasa SPRM hanya terhad kepada menerima aduan dan juga melakukan siasatan. Namun untuk melakukan pendakwaan, SPRM perlu membukakan kertas siasatan kepada pendakwa raya. Pendakwa raya adalah individu yang sama yang memegang jawatan pegawai negara, di mana antara tugas pegawai negara ialah sebagai penasihat kepada kerajaan dan juga Perdana Menteri, dan sekaligus akan mencetuskan konflik kepentingan dan terdapat risiko kes akan ditarik balik oleh pihak pendakwa. Sehubungan itu, dalam usaha untuk terus menjadikan SPRM sebagai suruhanjaya yang berkesan dalam memerangi rasuah, bidang kuasa badan itu perlu diperluaskan dalam soal pendakwaan kes di mahkamah. Langkah ketiga yang perlu diambil ialah memperkasa dan menguatkuasa undang-undang sedia ada. Terdapat beberapa kes berprofil tinggi yang melibatkan orang kenamaan dan juga ahli politik yang digugurkan. Namun kebanyakan kes yang melibatkan rakyat jelata akan dijatuhi hukuman yang berat. Selain itu, kita dapat lihat terdapat orang kenamaan yang boleh bergerak bebas selagi mana mereka belum jatuhkan hukuman, namun Raya Marhain terpaksa mengikut di dalam lokap sementara menunggu keputusan dijatuhkan. Ini menunjukkan terdapat perbezaan dan segi layanan antara dua golongan ini, dan perkara ini tidak seharusnya berlaku demi menjaga SPRM sebagai agensi yang bebas dan berkecuali. Langkah gampang yang melibatkan SPRM adalah mengadakan program kesedaran dengan lebih agresif.
Selain dari pejabat awam, masyarakat juga harus test diberikan kesedaran sama ada secara bersemuka ataupun melalui media elektronik atau media sosial bagi memastikan mereka juga menyedari implikasi rasuah kepada agama, bangsa dan juga negara. Program kesedaran ini perlu dimemerlukan daripada awal lagi, iaitu kepada murid tadika di sekolah rendah, sekolah menengah, IPT dan juga kepada golongan dewasa. Ia ada sebagai usaha untuk menyebarkan maklumat tentang bahaya rasuah serta dapat menaikkan generasi berintegriti tinggi. Elemen pencegahan rasuah juga perlu diperluaskan dan dijadikan subjek penting dalam buku test sekolah rendah, sekolah menengah dan juga IPT. Cadangan kami yang terakhir ialah memberikan pengiktirafan kepada pejabat awam yang memperlihatkan etika dan integriti yang tinggi semasa menjalankan tugas. Ini sekaligus akan dapat meningkatkan imej pejabat awam dan juga sektor awam untuk tidak berkompromi dengan perbuatan rasuah. Selain itu, pengiktirafan juga ada diberikan kepada pejabat awam yang menempuhkan pemberian atau penerimaan rasuah, di mana mereka boleh diberi sijil perhargaan ataupun dipertimbangkan pencalonan anugerah pingat sama ada peringkat negeri ataupun persekutuan. Secara kesimpulannya dapatlah kita lihat bahawa rasuah ini bukanlah satu genjala yang dibolehkan di dalam agama Islam ataupun mana-mana agama ataupun mana-mana pahaman, kerana ia adalah satu perkara yang boleh merosakkan negara, bangsa dan agama. Ya, oleh itu kumpulan IQ menyeru khususnya dalam kelas ini agar kita terus membantras rasuah, katakan tidak kepada rasuah, ya, dan juga terus mengesyorkan kepada kerajaan supaya terus melaksanakan penguatkuasaan serta penambahbaikan kepada undang-undang sedia ada agar gejala rasuah ini dapat dibantras secara keseluruhannya, sama ada nampak ataupun tidak, kerana keterlibatan pejabat awam di dalam gejala rasuah hari ini amatlah membimbangkan, seperti mana yang kita paparkan, dibentangkan di dalam permasalahan kajian yang diperoleh oleh kumpulan IQ serta dibentangkan tadi, di mana di dalam cadangan idea kita juga telah mengemukakan bahawa penerapan nilai-nilai agama perlu ada kepada pejabat awam dengan lebih kerap, kerana ia adalah tunjang kepada nilai hidup seseorang, ke mana ada tujunya, ke mana dia akan membawa tugas dia itu, ya, dan juga mencadangkan supaya terus melaksanakan polisi katakan tidak kepada rasuah. Kita juga mengesyorkan, memberi idea supaya kerajaan ataupun badan-badan berkaitan melaksanakan program pengiktirafan kepada pejabat awam. Kerana apa? Bila manusia ini, bila mana kita melaksanakan tugas ataupun membuat sesuatu, kita perlukan satu dokumen ataupun orang kata pengiktirafan untuk dalam apa yang dijualkan, supaya dia merasa dihargai oleh orang lain, dan itu membuatkan dia rasa puas dalam dia bekerja dan tidak akan terjebak dalam gejala rasuah, ya. Dan itu saja pembentangan daripada kami. Kesimpulan yang simple, semoga ia dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga dapatan ini dapat memberi satu kesan serta mewujudkan budaya menolak rasuah dalam kehidupan masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.